Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa mengasih penamaan kisah Misteri. tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, malam ini tetamu lama kita bawa kembali pada malam ini. Ramai permintaan dan dia pun dah free kan. Kita minta lah dia berkongsi cerita pada malam ni, Syuk. Dia sebenarnya atas permintaan juga habis kan? Kalau tak ada permintaan kita tak ambil juga. So bila caller ni dia kata ada cerita baru, kita check balik. Ada permintaan supaya kita terlepas pandang. Betul. Jadi kita nak kena panggil ni kan. Sebab kebanyakan kita punya caller otai ni cerita dia lain macam kan, lama ni. Cuma mungkin yang yang baru hadir ni dia terlepas kan. Malah nak scroll bawah. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada anda semua jangan lupa untuk like, share dan follow kita punya social media juga. Dan lagi-lagi TikTok guys. So malam ni caller kita, aku rasa tak perlu aku perkenalkan, kita minta lah Tuan Badan perkenalkan diri dulu. Betul tak? Ya betul. Sebab mungkin ada yang first time ni. So kita minta lah Tuan Badan untuk perkenalkan diri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Kak Bin dari Tawau Sabah. Nampak orang Sabah bah. Orang Sabah. Ini yang kata berapa kali dah Sabah. Betul? Banyak cerita Sabah ni. Kalau Sabah ni famousnya Macam biasalah, balan-balan pergi kuasa 2. Itu kan. Tapi kali ni bis aku tak sure pasal apa lagi. Tapi adalah yang ni yang kita nak bagi diorang dengar cerita dulu kan. Okey, Kak Lin sihat Alhamdulillah sihat. Okey. Jadi Kak Lin, kita pun tertanya-tanya sebenarnya Kak Lin punya cerita yang pertama ni berkenaan dengan apa? Cerita ni terjadi pada tahun 2017. Semasa nak hantar anak kakak ke matrikulasi Labuan, kita orang jalan darat dari jalan Kelabakan 10 ke Kota Kinabalu, Sabah. Mungkin orang Sabah familiar lah dengan jalan ni kan. Betul. Jadi kita tanpa membuang masa Kak Lin, kita nak mulakan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, saya mempunyai seorang anak perempuan yang nombor 2 ni. Dia dapat tawaran belajar matrikulasi masa tu tahun 2017. Jadi kakak, suami, anak dan seorang sahabat dia dari daerah Tawau lah. Kami mulakan perjalanan dalam jam 5.40 pagi lah, selepas solat subuh kan. Perjalanan dari Tawau Kelabakan ni, perjalanan dia memang kalau diikut orang Tawau Sabah cakap jalan belakang. Dia perjalanan tu tak makan masa sampai 10 jam atau 8 jam. Kalau elok cuaca boleh sampai 5 jam lah ke Kota Kinabalu kan. Jadi dalam perjalanan tu kami mulakan perjalanan dari Tawau dan Kelabakan 10 sampai ke daerah Nabawan, sampailah ke Keningau. Lepas kita perjalanan Keningau okey lagi jalan dia, tapi hujan tak berhenti-berhenti. Masa tu cuaca tak elok, tidak mengizinkan kami untuk jalan laju lah. Lagipun keadaan jalan dekat Sabah ni gravel dan belok-belok kan, bengkang-bengkok macam tu. Kena berhati-hatilah sebab banyak lori besar, kayu balak, lori balak. Suami bercadang untuk jalan shortcut, iaitu setelah melalui Keningau kita orang rehat dalam 1 jam. Lepas tu kita mulakan perjalanan. Dia cakap dia nak shortcut jalan ke Penampang dari Gunung Emas, dia cakap. Bila jalan dekat situ,
sudah menunjukkan sudah jam 4.30 petang. Gelap, kabus. Memang berkabus lah, jalan dia hutan. Lepas tu berjalan kakak sama suami ni mula-mula okey lah. Makin jalan jauh, makin jumpa jalan sempit. Macam kita tak familiar lah jalan tu kan. Suami cakap, ini jalan kampung ya. Okey, kita teruskan jalan-jalan. Tapi kami tak pernah tak ada jumpa. Bila orang cakap tu jalan yang sepatutnya yang digelar sebagai Gunung Emas tu, yang untuk terus ke bandar Kota Kinabalu. Berpusing. Kamu bayangkan kami berpusing sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Kita orang berpusing. Jalan tu mula-mula jalan okey, lepas tu pusing lagi jumpa jalan yang sama. Jadi saya sudah mulai risau ni. Anak tidur sama kawan dia kan, dia nak siap tidur. Dalam perjalanan tu kakak cakap lah dengan suami kakak, kita rehatlah sekejap, cakap tanya orang kampung ke, mana tahu kan macam suasana kampung je dekat situ. Macam ada satu rumah, lepas tu selang lagi jalan lagi jauh ada satu rumah macam tu kan. Jadi suami saya cakap, tak sebenarnya macam mana mau tanya, tak ada pun, lagi pun hujan lebat, satu kereta pun tak ada lalu dekat jalan tu. Satu selekor, kita orang jalan dekat tu banyak pokok-pokok, kakak ternampak ada jumlah manusia lah jalan tepi jalan, semua berbaju hitam. Kalau dikira, kakak kira 7 orang semuanya malam tu. Jadi kakak cakap dengan suami tu, orang kampung tegurlah. Tapi suami kakak cakap, jangan dia cakap. Jadi kakak cakap, orang kampung tu bang, stop lah kita tanya. Tapi yang peliknya, orang yang berjalan ni, mereka seolah-olah mengangkat satu benda seperti keranda. Padahal jam yang dalam kereta tu sudah menunjukkan pukul 11.15 malam. Hampir tengah malam. Lepas tu kakak punya bulu rumah tu meremang. Dan kakak tahu yang itu bukanlah manusia. Bila jalan, suami jalan, lepas tu suami berhenti sekejap. Dia cakap, cuba cari kaset surah Yasin ke apa. Lagipun line telefon tak ada, radio punya channel pun tak ada. Macam tak ada langsung lah. Anak pun mula bangun, yang anak perempuan sama sahabat dia tu bangun. Diorang pun rasa pelik kan, kita belum sampai lagi ni, dia cakap. Baru kereta kami hanya kami siap kereta dekat situ, tak ada. Macam tak, kakak pun susah, adakah kami ni masuk alam sebelah kah, apakah? Sebab suasana dia lain, gelap dan sunyi, hujan lebat, itu sahaja yang kami dengar. Dan lepas tu kita ikhtiar lah kan, serentak baca ayat kursi dalam kereta tu. Lepas tu suami cakap lah, ya Allah, permudahkan urusan kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, hamba-Mu ini. Suami cakap begitu kan. Lepas tu dia azan, dia macam dia iqamah, dia tak azan, dia iqamah. Lepas tu dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, jalan, Masya Allah, terus terbentang jalan raya luas. Yang cantik jalan raya tu di depan. Itulah orang cakap misteri yang kami alami pada 2017 tu masa mengantar anak kakak. Tapi itulah susah nak diungkaikan. Adakah kami orang cakap apa, masuk di alam sebelah lah orang cakap kan. Itulah kisah pertama kakak yang kami alami masa tu. Okey. Kira sepatutnya perjalanan tu ambil masa dari 8 ke 9 jam macam tu Biasa kalau suami selalu jam 5 jam lah sampai dah. Lepas kita lalui itu Keningau, Gunung Emas tu, dan sampailah ke bandar Kota Kinabalu, Sabah. Jadi yang masa tu jadi berapa jam? Dari jam 4.30 kami jalan. Dari Keningau kami berlepas masa tu dalam jam 1 atau 2 begitu. Tapi bila ke jalan yang suami cakap shortcut tu, kita orang taklah mula-mula biasalah enjoy kan. Memang lepas tu tergerak hati tengok sudah sampai jam 10 malam kami pusing-pusing dekat situ je, benda yang sama, pemandangan yang sama. Lokasi yang sama gitu. Oh, okey, faham. Jadi macam berulang-ulang kawasan tu. Ya, betul. Lepas Okay. Bila terniat nak minta tolong orang kampung, itulah nampak sekumpulan manusia jalan seolah-olah memikul keranda. Dalam keadaan pakaian warna hitam.
Semua berwarna hitam. Tunduklah dalam keadaan tunduk. Kalau suami tak halang kali, mungkin kakak turunkan cermin kereta, kakak akan tanya. Okey, masa tu jalan sempit lah Kak Lin Sempit jalan kampung. Okey, masa yang suami Kak Lin dia melintasi 7 orang yang berpakaian hitam tu, agak-agaknya speed berapa? Yelah, macam nak tanya kan. Kak Lin pun nak macam buka tingkap. Perlahan je lah masa tu bawa. Perlahan. Tak boleh laju sebab jalan sempit, licin. Kabus lagi. Dalam kabus tu lah kita orang nampak panjang jalan tu. Okay. Dan sekumpulan orang kampung yang Kak Lin nampak tu, nampak tak wajah je ke ataupun dia orang semua tunduk? Tunduk. Semua tunduk. Tapi yang peliknya tu, yang kakak naik bulu rumah tu, kakak tengok baju dia orang tak lencun langsung. Macam lalu tu kan macam sebelah, macam kereta, lalu sebelah kereta dekat sangat dengan kereta kami masa tu diorang jalan tepi jalan tu. Okey. Yang ni aku teringat ada kisah daripada siapa Hafiz, kalau kau ingat, yang dia pergi tiba-tiba dekat alam lain tu. Kak Jam dan Koyum. Oh ya Kak Jam Aku teringat cerita. Oh ya, dulu Koyum pun sama kan. Yang jalan sama juga, jadi kecil berkabus kan. Lepas tu macam yang cerita Koyum tu, aku ingat tiba-tiba dia dah ada orang ketuk pintu. Tak padahal dia tengah bawa kereta. Tak, badan buat kereta. Lepas tu dia sedar sebenarnya dia kat tepi jalan je. Tapi yang Kak Lin ni lain. Dia nampak sekumpulan 7 orang. Itu kalau aku fikir, kalau lah suami Kak Lin berhenti nak tanya, tak tahulah jadi apa. Ya, orang kata alam sebelah ni bila kita masuk, time lapse ni lain. Dia sekejap lah. Contoh lah macam ada orang hilang. Contoh, dia kata dia baru masuk, kalau ni kalau hutan lah, baru masuk 30 minit. Orang dah cari 3 hari kan. Ini wallahualam lah, aku tak tahu macam mana dia punya time lapse. Tak lapar Kak Lin masa tu? Tak ada perasaan lapar, tak ada perasaan takut. Dan yang kita orang mula perasan, kita orang balik berulang-ulang tu, kita tengok ada satu pokok tu sama je kami jumpa panjang jalan tu. Tak ada signboard lah? Tak ada. Okay. So ni misteri. Okay, kena hati-hati lah yang mana melalui jalan tu kan. Orang Sabah tu utamanya, orang kata prepare lah dengan doa, dengan apa-apa surah. Kalau ada CD, kaset ataupun Bluetooth sekarang kan, prepare lah awal. Okay, menarik cerita yang pertama Hafiz kan. Ini yang buat aku rasa macam tak sabar ni. Kak Lin, cerita kedua ada tak ni? Cerita kedua ni terjadi masa bulan 6 2021. Baru lagi ni. Okay. Yang ni kakak hantar anak kakak masuk UiTM pula, yang anak nombor 3. Tapi kakak naik kapal terbang lah masa ni. Lepas hantar dia, kakak stay lah di sebuah hotel 4 bintang. Nama hotel tu kakak rahsiakan lah, tapi memang dia dekat dengan pusat membeli belah lah hotel tu. Kan masa tu kita lepas PKP memang banyak hotel tak beroperasi kan. Jadi selepas hantar anak kakak stay lah 1 malam dekat hotel. Mula-mula kakak masuk tu, kakak check in 2:30 petang kan. Okey, tak ada masalah. Dan sembahyang asar. Lepas tu kakak jalan sekejap lah. Dekat hotel ni dia dalam shopping mall tau. Jadi bila kakak dah balik tu, solat maghrib. Dan lepas tu solat isyak. Bila malam, mula-mula kakak ingat tetamu hotel yang lain lah kan. Ada macam berbunyi ketukan pintu dekat kakak tak suspek lagi tu terjadi ni dalam bilik kakak. Kakak nak tidur dah ni jam 9.30. Sebab besoknya kakak nak flight kan jam 7.30 dari KK ke Tawau. Di masa nak tidur tu, kakak matikan semua lampu. Yang hidup hanya lampu tandas, tapi kakak tutup pintu tandas tu. Tiba-tiba almari pakaian yang jenis sliding tu dia terbuka sendiri tau. Dia terbuka macam tu. Kakak cakap, ada tikus ke hotel ni? Kakak cakap. Lepas kakak hidupkan lampu. Kakak pergi tengok pakaian, almari pakaian tu.
tak pula terbuka. Lepas tu kakak tidur lagi balik, baring lagi balik. Lepas tu dekat tandas ni bunyi shower. Okey. Shower orang mandi Aha. ada humming. Dia humming macam mana tu kak? Macam nyanyi lagu Cina lah kakak dengar macam tu lah. Tapi kakak tak kakak ingat perasaan kakak siap kan. Lepas tu makin kakak tutup telinga kakak dengan bantal, makin besar suara air tu. Dan kakak hidupkan lampu semua kan. Semua switch tu di tepi dekat katil tu. Kakak hidupkan, stop bunyi tu. Lepas tu kakak pergi tandas kering je. Tapi tadi macam ada orang mandi kan, shower terbuka. Terus kakak tutup balik. Nah, bila kakak ni dah mengantuk sangat, mau tidur, kakak bacalah ayat kursi. Bila kakak baca ayat kursi, sambil mata kakak mau terlelap, kakak terasa kaki kakak ditarik-tarik. Sesuatu menarik ibu jari kaki kakak. Sejuk. Lepas tu kakak duduk. Kakak cakap tak boleh jadi ni, kakak cakap. Dalam bilik ni maybe ada something ni, kakak cakap. Lepas tu kakak ganti baju. Kakak pergi buka pintu, kakak pergi turun dekat lobi. Tak boleh tidur kakak. Sampai jam 2.30 kakak dia kacau. Dia bagi saya tingkat 11 masa tu. Tingkat 11 107. Dah ada tajuk lah. Okey. Itu bila kakak dah tukar bilik. Dan esok paginya kakak story lah dengan adik kakak. Sebab adik kakak tu bekas kerja dekat situ dulu kan. Dia bagian penyelia hotel lah. Itulah mak dia suruh kakak stay dekat situ. Dia cakap dapat potongan harga. Kakak story lah, kakak cakap kakak dibagi kakak tidur situ. Kakak ingat kakak ni ada lagi berjiran dengan yang orang lain. Rupanya tingkat 11 tu kakak seorang je yang menyewa. Baru kakak tahu semua cerita tu. Adik kakak tanya dia punya kawan. Allahu Akbar, kakak cakap patutlah kakak macam-macam dengar. Dan itulah adik kakak cakap bilik tu mungkin tingkat yang naik yang di bahagian atas tu memang tak pernah orang duduk kan sepanjang PKP. Kebetulan hari tu full yang dekat tingkat bawah-bawah. Jadi itulah diorang bagi dengan kakak. So, kalau kakak tahu kakak seorang je menyewa bilik tu, tak akan kakak mau bermalam dekat hotel tu. Faham. Akak tak ada nampak apa-apa penampakan Tak, dia kasih bunyi-bunyi je. Tapi yang story ketiga lagi baru kakak nampak. Tapi yang humming tu kan, aku tertanyalah. Lagu dia tu macam lagu Cina tau. Dan satu lagi cerita yang kakak dapat tahu, bilik tu pernah orang sewa, tapi ada seorang wanita mati dekat bilik tu, dia cakap. Yang Kak Lin duduk tu. Misteri ni bilik 107 kan? Mesti ada kes orang mati kan. Tapi mungkin dirasakan atas tujuan ni lah kan, bisnes. Faham lah. Okay, dan masa tu Kak Lin berapa orang kat dalam bilik tu? Kakak seorang je. Oh, kakak seorang je lah. Kalau seorang ni lagi yang okey, yang Kak Lin punya rasa kaki, ibu jari kaki Kak Lin ditarik tu, maksudnya macam ada orang pegang macam seolah-olah tangan manusia ke ataupun macam mana? Tangan manusia tapi sejuk. Okey. Sejuk. Dia sentap kuat ataupun perlahan-lahan je dia tarik? Perlahan. Mula-mula kakak ingat perasaan kakak, tapi sebenarnya bila sudah ketiga kali dia tarik tu, itu kakak pergi ganti baju, tukar baju. Kakak tak tahan sudah. Takkan perasaan pula kalau sampai 3 kali kan. Sekali boleh lah, lebih pula. Okey Kak Lin, yang pertama tadi cerita misteri kereta kan. Yang kedua ni hotel. Yang ketiga ni apa Kak Lin? Ini baru je terjadi dalam bulan, sekarang bulan 8 kan. Hari tu kakak tak sihat. Dan tengah malam dalam jam 2.30 kakak bangun. Kakak macam, tahu tak yang kalau kita bangun tiba-tiba kita pening tu, nak muntah.
Mula-mula kakak biarkan je dalam jam 10 malam tu kakak makan ubat juga lah, Panadol kan. Jadi kakak bawa tidur. Dan sudah tak tahan tu kakak bangun jam 2.30 pagi, kakak bangunkanlah suami. Seolah-olah macam gempa bumi lah, kakak rasakan pening. Apa doktor cakap tu ya, kalau macam tu, kalau yang orang pening tu migraine. Migraine. Dan suami bawa lah pergi emergency hospital. Jadi biasalah kalau kita ni pesakit luar, kita fahamkan macam mana keadaan hospital ni. Kita datang taknya kita dilayan orang cakap secepat mungkin kan. Kita dah daftar apa, duduk lama-lama dekat situ sampailah waktu azan subuh berkumandang. Jadi kakak cakap lah dengan suami, bolehlah saya nak mau pergi solat. Jadi suami pun mau pergi solat. Walaupun pening-pening lalat tu kakak paksakan aja diri kakak. Sebelum tu lupa nak cerita. Masa duduk dekat untuk menerima rawatan tu, satu kemalangan berlaku. Dan ada mayat tau masa tu kakak nak buang air kecil kan, di tanda. Jadi kakak lalulah di dekat ada satu lorong tu, sebelum ke tandas tu ada mayat dibaringkan situ sementara untuk pemeriksaan doktor. Tiba-tiba mungkin Allah tu mau bagi rezeki kakak tengok muka arwah yang mati ni. Tersenak sikit lah dia punya tu kain yang menusuk kain tu. Jadi kakak mula-mula kakak pun tak tahu je. Jadi kakak cakap Allah Akbar macam tu kakak pergi tandas lah kan. Lepas tu balik pergi duduk lah. Lepas tu cakap dengan abang, tak lama waktu subuh, baik pergi surau lah kan, daripada menunggu di sini sejuk semacam, belum lagi dipanggil-panggil nama ni kak cakap kan. Jadi pergilah mau pergi surau. Masa nak masuk ke surau tu, mula-mula masuk, kakak ada nampak memang satu sudah ada jemaah lah muslimah duduk dalam surau tu. Jadi senang lah hati kakak, aku tak seorang kak cakap kan. Jadi kakak berwuduk dan kakak bentangkan sejadah, kakak solat. Semasa kakak solat, yang perempuan di depan kakak ni dia dah ke belakang kakak. Kakak ingat dia dah habis solat lah kan. Dia ke belakang kakak. Lepas tu bila kakak baca surah doa iftitah dan Al-Fatihah dan baca ayat yang pertama untuk rakaat pertama, dia ikut tau. Perasaan masa tu kakak tengah solat, kakak memang rasanya kakak tak khusyuk langsung. Dalam hati kakak, ya Allah Tuhanku, aku hanya takutkan Engkau. Aku hanya takutkan Engkau ya Allah. Kakak cakap kan, kakak teruskan cak solat kakak rakaat pertama. Bila kakak rukuk, dia semakin dekat dengan kakak. Okey. Tapi kakak buat tak tahu selagi ni, kakak ingat macam perasaan kakak tu, entahlah, solat kakak tu tak tahulah macam mana. Semoga Tuhan terimalah amal kakak solat subuh. Kakak cakap, ya Allah, aku hanya takutkan Engkau ya Allah. Masa kakak baca surah tu pun sudah bergetar kakak masa tasbih rukuk tu kan. Kakak teruskan sujud, bangun, dia tak ada. Lepas tu berdiri untuk rakaat keduanya. Masa kakak baca Al-Fatihah, dia tak ada ikut. Bila kakak baca, kakak sengaja nak baca ayat kursi kan. Kakak baca ayat kursi, dia ikut tau. Dia ikut. Bila kakak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut. Lepas tu pun macam tu, dia pergi ke sebelah kiri kakak. Mula-mula ke kanan kan tadi masyarakat pertama, dan ke kiri kakak. Lepas tu kakak jeling, Allah Akbar. Rupa yang perempuan yang sebiji sama yang kakak tengok yang baring dalam di katil tu. Yang mayat katil tadi. Ya betul. Mayat 100% sama. Kakak jeling macam masa tu lah kakak jeling kan. Lepas tu kakak habiskan siap solat kakak bagi salam, kakak tak baca doa sudah. Kakak bangun. Tapi alhamdulillah lah kakak kan masa solat tu kakak tak pakai telekung tau. Kakak memang kakak sudah pakai jubah apa. Jadi kira orang cakap ikut syariah lah kan. Jadi masa kakak nak keluar tu kakak pakai kasut. Lepas tu dia tegur kakak. Tegur pula. Tegur macam mana? Dia tegur tu dia cakap, kamu nak solat, dah habis solat,
dah habis solat, dia cakap 3 kali macam tu. Kakak, Tuhan saya yang tahu perasaan kakak. Ya Allah, kakak, nak pakai kasut tu kakak bergetar. Kakak tak pernah takut itu dalam hidup kakak. Okey. Dan masa kakak nak buka pintu tu, dia macam dia ulang balik lah apa yang kakak baca masa kakak solat tu. Dia baca lah. Betul. Dia baca macam Bismillahirrahmanirrahim macam tu. Dia baca dia laju. Laju. Lepas tu tapi dia baca kursi dia tak habis tau. Lepas tu kakak cakap Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, sambil kakak pakai kasut, kakak stokin kakak, lepas tu kakak keluar, kakak pengsan. Alamak. Okey. Itulah kakak sedar kakak sudah di dalam tu emergency punya katil tu. Suami kakak rupanya, kebetulan suami kakak memang ada menunggu kakak situ. Betul kakak, itulah sejarah yang kakak tak pernah alami takut macam tu. Faham. Okey. Dah lah migraine pis. Dapat lah gangguan macam ni kan. Memang kita pun tahu kadang kita dalam keadaan lemah, benda ni suka ganggu kita kan. Suka masuk ataupun mengacau kita. Tapi aku respect Kak Lin, dia boleh habiskan solat. Betul, dah habiskan solat. Nasib baik. Kalah aku pis. Tak solat tu kan. Dah rasa tu kan. Ada macam mana ni? Kau kan. Dah memang tak khusyuk, memang tak boleh baca aku. Mungkin Allahumma barik lana fi ma razaqah. Kalau aku risau kan, dah takbir bila nampak sebelah Allah. No, tak yang okey. Kak Lin, masa yang Kak Lin nak pakai kasut tu kan. Lepas tu dia ada tanya, dah habis solat ke? Dah habis solat ke? Dah habis solat ke? Dia duduk dekat belakang Kak Lin lah. Betul. Jadi Kak Lin memang tak toleh langsung. Tak, kakak tak cukuplah kakak jeling masa yang rakaat kedua kakak solat tu. Memang 100% muka dia sama. Tapi kakak percayalah, itu orang cakap Korin kan, bukan dia kan. Tu lah. Lepas tu masa yang dia baca macam Aduh. tu dia dalam kedudukan yang sama lah ke Kak Lin rasa dia makin dekat ke macam mana? Dia macam balik semula tempat ruangan solat tu. Tapi suara dia berkumandang dekat surau tu. Tak habis meremang ni masalahnya ni. Aku boleh bayangkan. Terpacak ni. Aku faham perasaan Kak Lin tu bila ada jemaah yang bukannya kata daripada dunia nyata kan. Aku faham sebab aku sendiri pun pernah alami tu. Kan bila aku pernah, kalau aku pernah cakap dulu sebelum ni, aku pernah alami yang aku semayang dan ada jemaah sebelah, tapi bukan jemaah tu tak ikut pun aku semayang, cuma dia berdiri sebelah tengok aku. Itu yang aku macam meremang masa tu sepanjang semayang. Ya. Okey. Macam mana aku tak boleh ini orang kata cerita ketiga ni rasa penutup yang paling cantik betul lah. Sebab aku okey, dia baca jelas dan nyata ke masa dia baca, ajukkan balik apa yang Kak Lin bacakan tu? Ya. Okay, dia bukan kaling-kaling ni. Okey. Dia boleh baca balik tu. BKK bukan kaling-kaling. Okey, Kak Lin masa solat tu kan Kak Lin ada baca apa? Doa, baca surah apa? Kursi. Ayat kursi. Ayat kursi kan. Lepas tu masa kan diikut bacaan Kak Lin tu, adakah bacaan dia jelas ataupun seolah-olah macam dia baca pelan-pelan je? Dia macam dia seolah-olah baca perlahan, macam mengijik lah. Macam mengijik. Macam kalau kita kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia cakap macam tu. Macam ni lah. Macam tu. Bisik-bisik dekat telinga kakak. Dia ulang balik. Ini cerita makmum ni. Ini makmum 3. Kan? Makmum 3. Okey, tak macam ni bis kan. Ni izin Islam ke bukan lah? Tak, yang apa yang aku tahu, selalu kalau dia boleh baca macam tu, selalu di Islam. Islam tapi dia ganggu ni. Itu sifat dia. Ini dah memang sifat dia. Ini memang sifat dia memang sifat dia, maksudnya macam kita lah, kita ada yang nakal, yang suka nak mengusik, aku nak usik dia saja nak gurau. Sebenarnya dia Islam. Faham. Okey, terjawab lah. Okey, baik. Okey Kak Lin, 3 cerita yang bagi saya padat, menarik. Orang kata tak bosan dengar. Dan mungkin yang tengah dengar ni tengah makan, tengah rehat tu kan, memang cun-cun lah orang cakap kan. Alright.
Aku pun dah tak ada apa nak tanya. Kau nak tanya lagi tak? Tak ada. Tak ada. Jadi so far best lah, enjoy lah. Jadi enjoy. aku rasa macam nak kena minta part seterusnya Minta je terus. kan. Lock je. Lock ya. Kak Lin ada cerita lagi apa ni? Ada? Ada. Jadi kita kena ada part seterusnya kan. Okey, jadi Kak Lin, untuk kali ni Kak Lin ada nasihat tak untuk para pendengar atau viewer Santai Chill? Kalau dengar cerita hantu tu, please lah jangan takut. Kita takutkan Tuhan lah. Betul. Tuhan lebih berkuasa daripada segala-galanya. Tu je lah. Okey, betul. Cuma tu kadang-kadang kan kita tak boleh nak, orang kata apa? Faham. Takut tu normal. Takut tu biasa Takut biasa. normal. Cumanya orang kata jangan takut sampai orang kata Berkuasa diri berkuasa diri sampai lebih takutkan hantu pada Tuhan kan. Betul. Macam tu lah. Maksudnya dalam kita takut Tuhan tu semayang lah. Macam tu lah kan. Tu cerita dia. Alright. Macam kakak kan macam ada trauma dah lah tau. Kalau pergi hospital, kakak macam nak pergi solat di surau tu, kakak pastikan betul-betul real orang dalam. Mungkin lebih baik kalau ada teman lah kan. Okay, baik. Okay, terima kasih Kak Lin sebab berkongsi cerita dengan kita hari ni. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you so much. Kalau korang nak lagi video ataupun kita lock ke terus? Lock ke terus. Lock terus kan. Tapi kalau kau nak cepat, komen kat bawah kan. Nanti kita release cepat-cepat. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.